الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Ahlan wa sahlan untuk semua. Moga tetap sampai penghujung insya-Allah. Saya hormati Raja Kuasa Saudara Allah, Pak Imam, Pak Bilal, dan juga seluruh Ahlul Qaryah yang dirahmati dan dikasihi Allah. Insya-Allah pada malam ini di kesempatan pada malam ini insya-Allah kita akan cuba tengok dua ayat secara ringkas daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-82 dan juga 83. Kita akan tengok dari sudut hukumnya dan juga berkaitan dengan salah satu daripada huruf pilihan kita, makhraj. Dan kita akan tengok dari sudut waqaf ibtida'ah. Jadi kesemua ni di-cover dalam bab tahsin, kita kata sebagai tahsin. Dan last sekali kita akan tengok dari sudut dia kata intipati. InsyaAllah tuan-tuan, dalam masa yang tak berapa panjang ini, insyaAllah sebelum isyak kita akan habiskan tuan-tuan, insyaAllah. Jadi ayat 82 dan juga 83 tuan-tuan. Ini sebagai kata demonstrasi lah. Sepatutnya kalau nak elok kita mula daripada awal lah. Seingat saya lah, akhir tahun 4 kita dah mulakan program tahsin tu dan kita terhenti. Dan malam ini saya nak sambung lah. Cuma sambung tu bukan ayat yang berikutnya lah, tapi ayat yang ke-82 dan ke-83. So, kalau kata program ni dapat berterusan, kita akan start berawal balik lah, insyaAllah kan tuan-tuan. Okey, kita tengok pada ayat 82 dan juga 83 tuan-tuan. Okey, tak apa. Sebelum kita tengok kepada ayat tadi tu, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua makhraj dan juga sifat huruf ta, tuan-tuan. Okey, kenapa huruf ta? Kenapa tak huruf lain, tuan-tuan? Huruf ta ni huruf yang paling susah lah, paling bermasalah. Okay. Dan juga huruf ta ini ada dalam surah Al-Fatihah. Berapa tempat? Tuan-tuan, dua kira, ada berapa? Kita nak kira, tuan-tuan, ada 2 kali. Okay. Okay. Kita tengok dari sudut makhraj, tuan-tuan. Kita tengok dari sudut makhraj. Huruf ta ni dia begini, tuan-tuan. Saya buat lidah, ini contoh lidah kita kan, tuan-tuan. Okey, ni lidah kita. Okey, lidah kita ni dia ada 4 bahagian. Itu pertama sekali. Okey, kalau kita nak bahas dari sudut makhraj yang besar, makhraj ni dia bagi kepada 5 bahagian. Bermula daripada dada naik ke halqum, tengkuk kita halqum lah, halqum, lepas tu syafatain, kemudian lisan dan hidung, khusyuk. Ada 5 lah. Daripada 5 ni 2 bahagian tak keluar huruf, iaitu bahagian rongga dan juga bahagian hidung tak ada satu huruf pun yang keluar. Okey, jadi huruf yang keluar tu daripada 3 bahagian saja, sama ada bahagian halqum ataupun disebut sebagai izhar halqi lah, izhar halqum, kemudian lisan, lidah dan juga bibir, syafatanya. Okey, halqum 6, lisan ada 4, 6 sampai 10 kan. So baki balance tu 18 keluarnya daripada lisan. Okey, daripada lisan kita ni, daripada lidah kita ni tuan-tuan, dia bagi pada 4 bahagian pula. Okey, kita panggil pangkal lidah ataupun pangkal lisan atau stop lisan. Kemudian kita panggil tepi lidah ni, warna hijau tuan-tuan. Okey, ini kita panggil hafatai al-lisan. Tepi sama ada kanan atau kiri. Kemudian kita ada hujung lidah. Okey, satu lagi lah tengah lidah, wastul lisan. Jadi ada 4 bahagian lah. Okey, daripada 4 bahagian tuan-tuan,
Kesemuanya berkongsi. Ada maksudnya, contoh katalah untuk bahagian hujung lidah ni ada 9 huruf. Bahagian pangkal ada 2 huruf. Bahagian tengah adalah huruf-huruf dia lah. Okey. Daripada 4 bahagian ni, bahagian tepi sahaja satu je huruf keluar. Iaitu huruf ta. Tuan-tuan huruf ta lah. Okey. Jadi apabila kita menyebut huruf ta, okey, maka dia punya teori dia lah, sepanjang tepi lidah diangkat ke gigi geraham atas. Okey. Kata lain kita punya lidah tuan-tuan sepanjang tepi kiri ataupun kanan. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Jazari, la darasa min aisar aw yumnah. Sama ada kiri ataupun kanan, bergantung kepada kebiasaan kita. Kita suka mana? Dan saya lebih suka lebih kiri. Bergantung. Ada orang kata saya lebih senang kanan, terpulang, tidak jadi masalah. Okey. Katakanlah kita selesa kiri kan, jadi sebelah hujung sepanjang tepi hujung ni, dia sepanjang tepi ni, bila kita nak menyebut huruf ta, pastikan dia akan bersentuhan dengan gigi geraham sebelah atas. Wow. Okay. Mesti kena sentuh. Kalau tak sentuh, dia tak akan sempurna, tak akan jadi huruf ta. Okay. Kita pilihlah sama ada kita selesa kanan ataupun kiri. Kalau kata kanan, pastikan tepi, sepanjang tepi kanan ni sentuh dengan gigi atas. Sentuh tuan-tuan. Okey. Itu dari sudut makhraj. Orang kata isi kat mana huruf ta kan? Maka kita kata sepanjang tepi lidah sentuh dengan gigi geraham di center. Kita tuan-tuan. Okey. Yang kedua, masuk part yang kedua tuan-tuan, sifat. Okey, sifat huruf ta tuan-tuan. Okey. Huruf ta ni pertama sekali dia bersifat dengan jahrun. Jahar ni dari sudut nafas. Tengkuk kita tuan-tuan ada 2 saluran ataupun ada dua saluran. Satu saluran pernafasan, yang kedua saluran suara. Tuan-tuan apabila kita bernafas, suara kita tak keluar. Apabila kita bercakap, nafas kita stop. Ada tak orang bercakap tu dia sekali bernafas? Saya suka dia jadi bunga-bunga. Jadi ulama ni dia dah pandai tuan-tuan. Dia dah setting dah. Jadi salah satu bila kita bercakap, peti suara kita terbuka, peti nafas kita tertutup. Tuan-tuan. Jadi apabila kita menyebut huruf ta ni, yang pertama sekali ialah kita punya peti nafas tertutup. Dia tak terlepas, dia tak terbuka. Okey. Kemudian dia bersifat dengan rokhawah. Rokhawah ni maksudnya terlepas suara. Peti suara kita terbuka, nafas kita tertahan, suara kita terlepas. Okey. Nombor 2. Nombor 3, huruf ta ni dia bersifat dengan itbaq. Itbaq ni melengkung. Okey. Jadi bila kita menyebut huruf ta, lidah kita ni dah akan jadi melengkung. Kalau lidah kita straight mendatar je tu. Kita lihat kat sini ni gambar rajah ni. Lidah dia agak melengkung. Okey. Kalau lidah kita mendatar straight je, dia tak akan sempurna huruf ta. Okey. Kemudian huruf ta ni dia bersifat dengan isti'la, tinggi. Okey. Tinggi ni maksudnya apa? Dekat belakang lidah kita ni, ni dia akan naik, dia akan terangkat sedikit dan dia akan bersentuhan dengan lelaki, tuan-tuan. Out. Okey. Kemudian huruf ta huruf yang berat. Bila kita menyebut huruf ta ni kalau dibandingkan dengan huruf fa, huruf lam, huruf ra, fi ra min lupi, itu ada huruf ringan. Huruf ta ni dia berat, tuan-tuan. Cuba kita compare kita ambil huruf fa, f kan ringan. Kalau out dia berat sikit, tuan-tuan. Okey. Kemudian huruf ta ni dia ni sifat yang kata special lah, tuan-tuan. Istitalah, panjang, tuan-tuan, panjang sikit. Jadi bila kita menyebut huruf ta, kita kena panjangkan sikit kita punya suara kita. Huruf ta ni dia bukan up, salah. Kalau kita sebut up, salah. Contoh kata dalam surah Fatihah kan, Ad-Dallin kan, bila kita baca tu, ghairil maghdubi alaihim walad, kita kena bagi sedikit dulu. Kalau kita baca walad, maka tak sempurna lah. Sembahyang dia sah, tidak jadi masalah. Sembahyang tu cuma dari sudut kesempurnaan, maka dia tak sempurna lah, tuan-tuan. Okey. Dah selesai ya. Ini dari sudut makhraj dan juga sifat huruf ta. Okey. Maka kat sini ada kita kata sebagai latihan, tuan-tuan. Ini sebutan. Okey.
Contoh saya bawa kalimah tarda. Kalau kita sebut tarda, salah. Tarda. Dia bunyi tu macam lemuk sikit tuan-tuan Ba'da tu bunyi macam awal kan. Ba'da. Wa raditu. Al-maghdubi. Contoh. Maradun. Al-am. Ba'd. Tuan-tuan Jadi ini sebagaimana saya sebut tadi lah, tepi lidah kiri atau kanan diangkat ke gigi geraham, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan lah. Dan pangkal lidah kita terangkat. Dekat sini para ulama dalam bidang tajwid lah, dia menyusun dalam bentuk matan lah, ini sebagai satu latihan bagi kita lah tuan-tuan. Macam dia punya matan ni memang saya, macam anak saya 6 tahun memang saya suruh hafal. Walaupun dia sebut cara duduk tak apalah tuan-tuan. Ini sebagai orang kata dalil. Bila dia baca tak betul kan, kita kata okey, cuba baca balik, cuba hafal balik, cuba ulang matan dia, maka dia ulang badiduban. Huruf ta, tuan-tuan ini gambar dia tadi saya sebut huruf ta, tengok sifat dia ada tak sifat qalqalah? Ada. Tapi ramai pembaca-pembaca kita ni dia mengqalqalahkan, dia melanturkan huruf ta. Salah. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan Contoh kat sini kan. Badiduban. Ba tu dia panjang sikit, bukan kata ba. Ba. Danidatna minal mudni madidadanidah. Tuan-tuan ini gapo Ustaz baca ni tuan-tuan Ini sebagai latihan, huruf ta tak semua huruf. Daripada huruf ba, huruf ta, huruf ta sampailah huruf ya, semua ada. Babi bubab, bubab bani babna minal mubni mabiban bani ba. Tu ba, tuan-tuan semua huruf ada. Tuan-tuan boleh cari, buka dekat YouTube memang dah ada. Cari cara nak latih sebutan makhraj huruf, akan keluar video tu. Ada. Dan memang dah ramai dah orang buat tuan-tuan Itu sebagai satu latihan kepada kita lah tuan-tuan Badiduban Danidatna minal mudni madidadanidah. Tuan-tuan biasanya pas saya baca, saya akan minta sorang-sorang baca untuk test tuan-tuan Tapi tak apalah, melalui kita bagi diskaun, atau dengar saja dulu tuan-tuan InsyaAllah kalau lepas ni saya persilakan siapa-siapa pun nak try Ini sebagai satu latihan kepada kita tuan-tuan InsyaAllah. Jadi benda ni, dengan cara kita berlatih ni, dia akan baiki tuan-tuan Kita dulu kita mengaji kan, tak tahulah tuan-tuan ngaji macam mana, cuma setahu saya lah, cara kita mengaji ni kita belajar Iqra satu kan, A, I, U, sampai babi, ibu sampai habis kan tuan-tuan Jadi semasa mengajar tak, itu dah bagus dah Cumanya yang kurang bagusnya adalah guru kita ni dia tak tekankan sebutan cara lahjah slang kan. A, I, U, babi, ibu, tu slang Melayu. Patut kita kena baiki. Kena baiki pada awal. Kalau saya memang walaupun dia baca Iqra satu kan, Iqra satu, Iqra dua kan, kita terus baiki daripada awal lagi. Sebutan huruf A, bukan A, I, U. Kita kena kontrol, kita kena ikut slang Arab ataupun Arab. A, I, U, contohnya. Bali, U, sebut tu dengan betul. Sebab apa tuan-tuan? Kesan dia, bila dia dah terbiasa macam tu, bila dia baca tu, dia baca dengan slang dia lah. Da, di, du, bak. Bunyi tu kan tuan-tuan bunyi slang Melayu. Kita tak nak slang Melayu, kita nak slang Arab, lahjah Arabiah. Walaupun kita orang Melayu kan, tak apa tuan-tuan. Tak payah buktikan kemelayuan kita kan. Saya orang Melayu, saya baca dengan Melayu tak? Tuan-tuan, kalau standard awak Melayu ke, Siam ke, Indon ke, kena baca dengan lahjah Arabiah tuan-tuan. Okey? Kita dah selesai untuk bahagian makhraj dan juga sifat huruf tuan-tuan. Okey, kita nak tengok kepada ayat kita pada malam ini tuan-tuan Okey, kita cuba tengok dulu ayat ni.
Okey, dalam ayat itu tuan kalau tuan tengok dekat Quran tuan, kalau ayat ni ayat 82, Khalidu ni ada nombor lah 82. Okey, daripada wa idza akhadna sampailah wa antum mu'ridun, tidak diletakkan apa-apa tanda waqaf. Tuan-tuan okey, tanda waqaf ada berapa? Tanda waqaf yang paling, orang kata yang paling power lah, ialah waqaf fasilah, bulat. Bulat tuan-tuan tuan-tuan mungkin kita tak pernah dengar kan. Bulat tu adalah nama dia fasilah. Fasilah dibahaskan dalam ilmu fawasil. Okey, itu selesai. Itu nombor satu, ranking nombor satu lah. Maksudnya kalau kita nak baca paling baik, tuan-tuan kalau kita baca paling baik, kalau mampu tak mampu tu cerita nombor dua. Daripada wa'id akhadna, jangan kita waqaf kecuali sampailah wa antum mu'ridun, sampai situ tuan-tuan panjang tu, saya sibuk, saya tu surrender, saya pun tak sampai tuan-tuan cuma saya nak bagi tahu adalah ranking waqaf yang terbaik adalah waqaf fasilah. Itu nombor satu tuan-tuan okey. Ranking yang kedua adalah kita waqaf pada mana-mana tanda waqaf yang telah diletakkan oleh ulama waqaf ibtidah. Ada berapa? Ada contoh kat sini lah, sili sili ke solar ke ikutlah sebuah mungkin ilmu salah. Qili dia ada sili, dia ada qili, dia ada jin, tuan-tuan ada titik bertiga tu kan, ada titik tiga tu bagi waqaf ta'alluq. Kemudian ada tidak mim waqaf lazim tuan-tuan okey. Jadi kalau kita campur-campur semualah lebih kurang 5 lah tuan-tuan Lam alif ada lagi tak? Lam alif tu kalau Quran lama ada, tapi kalau Quran versi baru memang dah tak ada lah tuan-tuan okey. Jadi itu ranking yang kedua Ranking yang ketiga adalah kita waqaf pada tempat yang sesuai tuan-tuan Sesuai itu bukanlah mengikut kehendak kita tak. Sesuai itu mestilah kena mengikut kehendak ayat. Sama ada makna dia tak lari dan juga tata bahasa Arab dia tidak menjadi masalah. Tuan-tuan okey. Jadi sekarang ni untuk bahagian makna mungkin kita boleh rujuk kepada mushaf yang ada tafsir kan. Tengok. Itu pun saya cakap tu terang nak ikhlas. Saya sendiri pun malah nak buat tafsir. Tuan-tuan tapi kita alhamdulillah sebab kita hafal, lepas tu kita dulu pernah baca, kita pernah hafal sekali dengan makna, jadi kita faham ayat tu kan. Jadi saya tengok majoritinya orang kita lah nak baca Quran tu pun satu hal lah kita nak konsisten satu muka surat sehari pun berat, tak semudah tu dengar, susah apatah lagi nak tambah satu kerja baru pula, nak tengok tafsir pula. Jadi dua kerja kan. Orang kita ni saya ibarat gini lah, dia lebih suka orang suap ada makanan tu dah ada dah, tapi tak nak makan senyap, tengok je, nak tunggu ustaz turun suap lah, saya baru saya makan gitu, Jadi kita kena ubah nanti kita tu kita kena ubah diri kita kita kena cari makanan sendiri, lepas tu kita suap diri kita sendiri, insya-Allah tuan-tuan kenyang tu kenyang puas hati berbanding dengan orang suap bagi kita tuan-tuan jadi kalau boleh lah tuan-tuan kita kena ubah maksudnya bila kita baca Quran tu pada saya lah, kalau kita tak baca satu muka surat sehari pun kita baca setengah je, ataupun 3 baris, 4 baris, ataupun 2 ayat, 3 ayat kan. Tapi kita baca tu dengan penuh kualiti, kita tengok, kita hayati, kita tadabbur, dia lebih mendalam ataupun dia lebih berkualiti berbanding dengan kita baca saja. Pahala tu memang dah dapat dah kita tambah satu lagi ialah pahala tadabbur tuan-tuan okey. Jadi untuk bab makna ni pada saya lah tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab kita boleh rujuk kepada sekarang ni dah macam-macam Quran ada dah ada Quran lafziah pun ada kan, maksudnya terjemahan perkata one by one, satu perkataan kalimah by kalimah pun dah ada lah okey. Cuma masuk part yang kedua tadi tu, iaitu part bagian kata bahasa Arab, ini yang agak bermasalah tuan-tuan sebab itu perlu kena mengaji tata bahasa Arab lah, kena mengaji qawaid pula. Jadi orang kita ni dah lah dia dah tak faham bahasa Arab, lepas tu nak mengaji pula kaedah dia, jadi masalah. Jadi menyebabkan tak kata kepada orang awam lah, bahkan ustaz-ustaz kita sendiri pun
dia pun tak berapa nak teliti sangatlah dari sudut bab wakaf dan juga tidak, tuan-tuan. Okey. Jadi kita kembali pada tadi. Ranking yang ketiga adalah kita berhenti pada mana-mana tempat yang sesuai, tuan-tuan. Okey. Pada mana tempat yang sesuai, tuan-tuan, kita mencari tempat yang molek lah. Tempat yang molek, tempat yang tidak terganggu dari sudut mana dia dan seumpamanya, tuan-tuan. Okey, jadi untuk bahagian ni, tuan-tuan, kita buat wakaf kita sendirilah. Kita panggil wakaf ijtihad. Tuan-tuan, wakaf ijtihad kita, kita rasa tempat sesuai maka kita wakaf kan. Okey. Jadi dekat sini, tuan-tuan, saya buat beberapa option lah. Okey. Beberapa option, tuan-tuan. Okey. Jadi ada color merah, ada color warna hijau. Jadi merah tu maksud tempat yang kita boleh wakaf, tempat yang kita boleh berhenti, tuan-tuan. Okey. Kemudian warna hijau tu adalah tempat yang kita boleh mulakan balik bacaan kita, tuan-tuan. Okey. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Kita tengok pada ayat yang ke-83. Okey. Kita tengok huruf waw. Kita panggil huruf ataf ataupun huruf penyambung, tuan-tuan. Okey. Penyambung dengan penyambung, lepas tu ada huruf waw, lepas tu sambungan. Okey. Penyambung, lepas tu ada huruf waw dan juga sambungan. Cerita apa? Satu cerita, lepas tu ada huruf waw dan ada cerita yang berikutnya. Tuan-tuan. Okey. Jadi gini, tuan-tuan. Bila kita tengok ayat tu, kebetulan malam kita bincang huruf waw Okey. Tengok. Bila kita tengok ayat tu, kalau sekiranya ada huruf waw, maka kita kena pastikan dulu, kita kena kenal pasti jenis waw apa dalam ayat tu, tuan-tuan. Okey. Rupa-rupanya waw ni banyak, tuan-tuan. Ada waw ibtidak. Apa maksud waw ibtidak? Waw permulaan. Okey. Waw permulaan ni biasanya dia berada pada awal ayat. Contoh tadi kan, wa'iz akhal tadi adalah waw ibtidak. Waw permulaan. Okey. Kemudian yang kedua adalah waw ataf. Waw ataf ni adalah waw penyambung, tuan-tuan. Kita ada tangan tak? Bahu, siku, lepas tu lengan Bahu, siku, lengan. Bahu, siku, lengan. Siku tu adalah waw ataf lah. Saya buat perumpamaan yang mudah, tuan-tuan. Jadi bila kita baca Quran, kita mulakan daripada bahu kita. Kalau katalah kita berhenti kat siku kan, maksud kita berhenti tak lepas siku, maka kita kena ulang balik daripada bahu. Patutnya begitu. Kita baca berhenti selepas siku sikit berhenti dekat awal lengan tu, patut ambil daripada awal siku dan teruskan seterusnya, tuan-tuan. Okey. Nanti kita tengok dalam ayat yang kita baca kejap lagi, tuan-tuan. Dalam ayat ni ada dua jenis waw. Waw ataf pasangan, waw ataf sempurna ayat. Okey. Pasangan ni ialah apa contohnya? Suami dan isteri, muslimin muslimat, muslimi dan muslimat, mukmini dan mukminat, siang dan malam. Okey. Al-lailu wan nahar, contohnya kan, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, as-samawati wal ard, langit dengan bumi. Itu adalah pasangan. Okey. Yang keduanya adalah waw ataf untuk sempurnakan ayat. Contoh kata gini, kita berada dalam ayat bahasa Melayu Saya suka makan mi. Kita berkoma. Dan saya bla 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 bla. Itulah. Saya suka makan mi dan saya pun tidur. Contoh, tuan-tuan. Saya suka datang solat dan saya dengan kuliah dan saya ketiduran. Itu contohlah. Jadi dan tu bukan pasangan, tapi merujuk kepada perkara yang kita nak buat. Jadi datang masjid, datang surau, itu saya dengar kuliah, saya tidur. Jadi tiga perkara ni dia bukan pasangan. Okey. Jadi dan ataupun kita kata waw maksudnya adalah waw sempurnakan ayat. Tuan-tuan, okey. Kalau sekiranya waw ataf pasangan, tuan-tuan, okey. Kita berhenti selepas waw. Kita wakaf selepas waw. Dan apabila kita nak mulakan balik, kita kena mula sebelum waw. Contoh saya buat ayat okay. Saya dan isteri pergi ke surau. Titik. Contoh bila kita nak mulakan balik, kita tak boleh nak ambil dan isteri. Tak boleh, kita kena ambil pada saya. Sebab apa? Sebab saya dan isteri adalah pasangan.
Tapi ramai orang kita ni, dan isteri saya ke surau, saya tak pergi ke surau. Dia tertinggal saya. Itu satu kesilapan, tuan-tuan. Okey. Jadi bila kita berjumpa dengan orang atau pasangan, bila kita nak start balik, kita kena undur sebelum wow. Tuan-tuan, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Tuan-tuan, dia ambil wal mu'minat, tak boleh. Kita ambil daripada wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya, tuan-tuan. Okey. Kalau sekiranya waw ataf sempurna ayat, berhenti selepas waw, kemudian boleh teruskan mulakan bacaan dengan waw, tak perlu ulang sebelum waw, tuan-tuan. Okey, jom kita tengok praktikal pada ayat yang kita ni. Okey, ini dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan. Okey, ada dua jenis kategori waw lah. Satunya waw ataf sempurna ayat, kemudian waw ataf pasangan. Okay, mungkin kita tak pernah nampak kat sini. Okey, sini tuan-tuan. Ini contohnya. Okey, ini saya dah kata cantik lagi, tuan-tuan. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Ini adalah siku pertama. Siku tadi kan saya sebut siku kan, siku pertama. Okey. Kalau kita berhenti mana-mana kalimah. Wa idh akhadna ke, kita wakaf dekat bani ke, kita wakaf dekat Israil ke, tuan-tuan, maksud kita wakaf tak sampai lagi siku satu, maka bila kita nak start balik, kena ulang daripada belakang. Contoh gini yang kita baca. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Contoh kan. Bila kita nak sambung balik, tadi kita dah landing kan, bila kita nak fly balik, kena ambil daripada wa idh akhadna. Contoh kan. Tapi saya dengar pembaca-pembaca ni diwakaf kat sini, dia putus sambung la ta'budu, tuan-tuan. Jadi tak berapa cantik. Dia punya ibtidak dia tu, dia baca nak start balik tu tak comel. Sebab apa? Sebab dia dah putus, tuan-tuan. Bahu siku lengan. Bila kita berhenti dekat siku, kita bersambung dengan lengan, dia jadi putus. Jadi tangan tu, tangan tak sempurna, tangan OKU, tuan-tuan. Itu kalau tangan. Kalau bacaan pun sama juga, bacaan OKU dan sedut wakaf tidak, tuan-tuan. Jadi kita menjaga, tuan-tuan. Jadi apa yang saya buat, okay? Bila kita jumpa dengan ayat panjang, tuan-tuan, ayat panjang ni banyak tu, tak banyak pun, tuan-tuan. Di Quran ni ada 6,236 ayat, okay? Terbagi pada dua bahagian pula, dua part, Makiyah dan juga Madinah, Madaniyah. Ayat Makiyah ni surah Mekah kan. Surah Mekah dengan surah Madinah, surah Mekah lagi banyak, tuan-tuan. Jadi ayat ni pendek-pendek. Surah Madinah ni berapa je? Kalau tak silap saya lebih kurang 20 lebih. Saya pun tak pernah sure sangat, tuan-tuan. Jadi daripada surah-surah Madinah ni, tuan-tuan, bukanlah kata semua banyak. Ada ayat yang pendek, ada ayat yang sederhana, dan ada ayat yang hanya panjang. Jadilah kalau saya congok lah, saya letaklah lebih kurang daripada 6,000 tadi tu, lebih kurang 500 ayat je yang agak panjang, tuan-tuan. Jadi kita kena training lah kita punya nafas kita kan. Sampai bila kita dah buat alasan, tak boleh lah ustaz, nafas saya tak sampai dah. Sampai bila, tuan-tuan? Daripada kecil, dewasa, sampai ke tua, takkan kita bagi alasan sama. Kita kena baiki lah, tuan-tuan. Kita kena baiki nafas kita, tuan-tuan. Okey. Jadi kita inilah saya kata tadi, kita kena buat satu. Orang kita ni kan dia malas nak buat benda gini kan. Tapi tak apalah, tuan-tuan, tak apalah. Okey. Macam saya ni, kita ajarkan. Okey, haji, buat dulu, kita panggil siku. Mana siku satu? Okay, siku satu kat Israel. Siku dua, illallah. Okey. Siku tiga dekat masakin. Siku empat, husna. Siku lima, az-zakah. Siku enam sampai habis. Okey. Apa function dia? Functionnya adalah bila kita baca, kita berhenti dekat mana-mana siku, tuan-tuan. Cuma jangan berhenti dekat siku satu je. Okay. Kita berhenti dekat siku yang kedua ke, siku yang ketiga ke, ataupun mana-mana siku lah. Bila kita baca, contoh kata kita berhenti dekat siku yang kedua kan, illallah. Okay. Bila kita nak ibtidak balik, kita ambil daripada bahu yang kedua. Kat mana? Dekat la ta'budu, tuan-tuan. Kita baca. Jadi bila kita dah nampak dah, bila kita dah tahu dah dia punya potongan dia ni, kita ambil wa idh akhadna mitsaqa bani
Israil la ta'buduna illa Allah. Contohnya ambil daripada la ta'budu. Okay. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin. Kita tak lepas itu yang ketiga kan. Jadi bila kita nak mulakan bacaan, ambil daripada wa bil walidain. Tak boleh tu kalau kita ambil daripada wal masakin. Tuan-tuan, satu soalan. Saya tinggalkan sekejap, nanti saya jawab. Kemudian kita ambil daripada wa bil walidain. Wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Contohnya ambil daripada وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Contohnya ambil pada وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Okay? Kerana kita panjang contohnya kan. Kita boleh berhenti terus pada siku yang ketiga ataupun siku yang keempat, tidak jadi masalah. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Kemudian ambil sampai habis. Okey. Orang tanya soalan, boleh tak kalau kita berhenti wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba, contohnya kita ambil pada wa dhil qurba terus tanpa kita mengambil pada sini, tuan-tuan, boleh ke tak? Okey, maka tu jawab soalan tu kita tengok balik kepada asing. Ada waw ataf pasangan, ada waw ataf sempurna yang tadi saya sempurna tadi kan. Kalau sekiranya ataf sempurna ayat, kita berhenti selepas waw terus mula dengan waw. Kalau waw ataf pasangan, kita kena mula sebelum waw. Tuan-tuan okey, jom kita tengok sini. Okey, macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan, itulah pentingnya kita tengok pada terjemahan. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika mana kami membuat perjanjian dengan Bani Israel. Satu part. Okay. Apa dia punya perjanjian tu? Yang pertama sekali tuan-tuan, la ta'buduna illa Allah. Mereka berjanji mahu mereka tidak akan sembah kecuali Allah. Satu. Yang kedua, mereka berjanji mereka akan buat baik. Buat baik dekat siapa? Buat baik dekat orang tua, parent, mak ayah. Okay. Siapa lagi? Buat baik kepada sanak saudara. Buat baik kepada anak yatim. Buat baik kepada orang miskin. Okay. Kalau kita ambil daripada miskin, agak-agak dah sempurna dah maksud dia. Dan miskin, aku tak faham. Apa miskin apa tu? Aku tak faham. Tapi kalau kita ambil daripada wabil walidah ini, maksudnya buat baik kepada mak ayah, buat baik kepada sanak saudara, buat baik kepada anak yatim, buat baik kepada orang miskin. Jadi orang faham. Okay. Masalahnya orang kita ni, saya rasa macam biasa je Ustaz. Saya tak rasa apa-apa pun. Contoh Pak Imam dia baca dia ambil wal yatama wal masakin, contoh kan. Mak belakang agak dia macam dia terkejut tak? Tak ada, dia rasa macam biasa je tuan-tuan. Itulah masalah orang kita. Tapi kalau mana harap, macam mana dia ambil dekat anak yatim? Sepatutnya ambil pada balik lah, nak ulang balik daripada wabil walidaini lah tuan-tuan. Jadi waw pada perkataan wazil, waw pada perkataan wal yatama, waw pada perkataan wal masakin, ini adalah waw ataf pasangan. Allah kata kena buat baik pada siapa? Buat baik orang tua, buat baik dengan sanak saudara, buat baik pada anak yatim, buat baik kepada orang miskin. Ada 4 tuan-tuan. Saya tadi saya dah buat dah. Tadi. Ni. Okay. Maksudnya ada 4 kategori lah. Okay. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, dalam ayat yang panjang ni tuan-tuan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 intipati perjanjian orang Yahudi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Pertama sekali mereka berjanji mereka tidak akan sembah kecuali sembah Allah. 1.
Kemudian mereka berjanji mereka akan buat baik pada siapa? Kepada ibu bapa. Buat baik kepada sanak saudara lah, waris. Buat baik juga kepada anak yatim dan juga buat baik kepada orang miskin. Ada 4 golongan yang mereka berjanji, tuan-tuan. Okey. Kemudian intipati perjanjian yang ketiga adalah mereka berjanji waqulu lin-nasi husna. Allah kata adalah korang ni bercakap dengan manusia dengan perkataan yang baik. Jangan bercakap benda yang boleh menyakitkan hati orang. Tuan-tuan, ini adalah intipati. Tuan-tuan, okey. Kemudian wa aqimus solah, mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, menunaikan zakat. Tuan-tuan, thumma tawallaitu, ini adalah statement yang berikut, tuan-tuan. Okey. Jadi secara kesimpulan, tuan-tuan, berkaitan dengan wakaf ibtidak ini, tuan-tuan, okey. Ini saya bagi option lah, saya bagi option ataupun saya bagi contoh sahaja, tuan-tuan. Kalau kita nak ikut pun tidak jadi masalah, kalau kita tak nak ikut tidak jadi masalah. Cuma kena ada ni lah, kena ada apa? Kena ada kaedah lah yang betul, tuan-tuan. Okay, cuba kita sama-sama dengar. Saya nak cuba pasang bacaan yang dibaca oleh Syekh Khalid Husari, tuan-tuan. Ini adalah bacaan yang terbaik lah pada saya. Tuan-tuan boleh tengok dekat mana dia wakaf, dekat mana dia wakaf dan dekat mana yang dia ibtidak, tuan-tuan. Adakah dia ni ibtidak dekat atau pasangan? Okay. Kalau kita detect bacaan dia ni ada dia mula dekat atau pasangan, maksudnya kita terus reject, tuan-tuan. Nak ada isyak dulu. Macam mana? Kau nak proceed? Sambung. Okey, baik. Saya nak cuba share bacaan pada sorry, tuan-tuan. Kita sama-sama dengar. Tuan-tuan agak dia nak ambil mana? Agak-agak lah. Aku dulu lah, Saya nak pasang satu lagi. Ini bukan kata kita nak buat perbandingan, tapi tak apalah, tuan-tuan. Cuba kita dengar satu lagi. Ini bacaan yang agak famous juga. Syekh ni memang orang kata sebati lah dengan orang Melayu kita ni. Saya tak nak sebut nama, mungkin tuan-tuan tahu lah. Okey, tanpa menyebut nama Syekh ni, kata tuan-tuan tahu ni memang orang kata apa, memang dekat di hati kita lah, friendly kan macam Syekh ni. Syekh ni memang yang saya dengar-dengar lah, dia tak berapa nak menjaga sangat dari sudut ibtidak, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan, sebab dia pun dah Syekh kan.
Dan saya dapat maklumat daripada KDN lah. Dia kata dulu memang nak ambil bacaan Syekh ni sebagai orang kata bacaan contoh untuk orang Malaysia lah. Tapi bila didengar balik apa semua, jadi menyebabkan dia orang tak jadi ambil. Jadi kalau nak ambil ikon yang tadi tu Khalid Husari, tuan-tuan bukan cakap tuan-tuan boleh dengar dia punya sebutan dia kan, makhraj dan sifat, bahkan juga tuan-tuan boleh belajar di mana tempat dia berhenti dan tempat dia mundurkan balik bacaan, tuan-tuan Cuma tu lah ada orang yang tak mampu lah kan. Jadi kita kena, sebab Khalid Husari dibaca dengan tahqiq, tuan-tuan, baca seterusnya kalimah baik kalimah, huruf by huruf, satu-satu. Okay. Berbanding dengan tadi, yang Syekh kedua tadi tu dia baca murattal, agak laju sedikit tuan-tuan. Yang tu mungkin kita boleh follow lah dengan dia punya cara bacaan kan. Sebab dia baca laju kan. Jadi nafas kita pun kira lebih kurang lah kalau nak dibanding dengan Syekh Khalid Husari tadi. Tapi saya sebut ikhlas lah tuan-tuan Khalid Husari atas bacaan yang paling baik, terbaik lah. Okay. Bukanlah kata kita nak menafikan orang itu tak bagus, tak. Bukan gitu kan tuan-tuan. Jadi kita kena faham. Kita bukan kata kita nak buruk orang tak, tapi kita nak cari yang terbaik, tuan-tuan. Jadi untuk bacaan Syekh yang kedua tadi tu, masya-Allah lah bacaan dia bagus memang saya sendiri pun memang kalau nak tidur memang saya pasang ni Syekh ni tadi. Anak-anak saya pun memang kalau nak tidur kata habis tu dah pasang ngaji. Bila kita pasang Syekh lain dia tak nak, dia kata nak dengar yang tu. Nak dengar yang tu. Apa kita pasang? Kata sebagai harum telinga kita kan. Memang kalau kita tidur memang kita rasa nyenyak lah, lena tidur. Okay. Bacaan Menadayu dia bawa lagu Jihadkah, kadang-kadang lagu Sikah kan. Jadi orang kata sebagai untuk halu telinga tu tidak jadi masalah tuan-tuan. Tapi kalau kita kata nak ambil sebagai bacaan contoh, ambil tadilah bacaan Syekh Khalid Husari tuan-tuan. Okay. Jadi ada sedikit sinilah tuan-tuan adakah dikira sebagai kesalahan yang besar? Tak besar salah tu tuan-tuan. Cumanya macam saya cakap tadi lah bila kita berhenti kat siku, bila kita sambung dekat lengan, dia jadi tangan tu tak sempurna. Tangan tu dia tak comel lah. Okay. Kalau katalah dalam pertandingan maka hakim tu dia akan tolak markah dalam markah fasahah. Sebab apa? Sebab ibtidak tu tak kena. Sepatutnya kena ambil daripada waktu linas, tuan-tuan. Tapi bila ambil daripada waktu musalah, dia jadi macam terputus lah, terputus cerita. Dia Quran ni dia macam bersambung-sambung tau, bersambung-sambung. Okay. Kalau boleh saya bagi begini tip dia. Kalau kita berhenti pada mana-mana tempat yang tidak diletakkan tanah wakaf, bila kita nak ibtidak balik kena wuduk. Itu je, simple tuan-tuan. Bila kita wakaf pada mana-mana kalimah yang tidak diletakkan apa-apa tanah wakaf, tak ada tanah siri, tak ada tanah lili, tak ada tanah jim, apa-apa tanah tak ada. Maka bila kita berhenti situ maka bila kita nak start balik, undur. Jangan terus. Tuan-tuan adakah berdosa? Bukan berdosa tau. Dia tak berapa comel lah. Tak apa, dia tak percaya tuan-tuan. Okay. Jadi kita boleh baca tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak ikut yang saya foto ni, okay, berhenti dekat illallah, ataupun nak ikut Syekh Khalid Husari tadi, dia terus berhenti dekat waqulu linnasi husna, kemudian dia ambil daripada waqulu sampai dah habis tuan-tuan. Jadi bergantung kepada diri kita lah, ukur lah. Kita rasa dekat mana tempat yang kita rasa best, di mana tempat yang paling sesuai dengan diri kita, kita buat gitu tuan-tuan. Okay. Kita dah selesai, kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir tuan-tuan, sebagai penutup kita pada malam ini tuan-tuan. Okay. Jadi dalam ayat tuan-tuan, Allah menceritakan kepada kita, okay, kalau kita jumpa dengan ayat wa'iz tuan-tuan, wa'iz ni berguna dengan wa'iz, okay, dia ada satu benda yang besar yang Allah nak beritahu kepada kita tuan-tuan. Okay. Perkataan akhazah ni, okay, akhazna misaq, okay, perkataan misaq tuan-tuan. Misaq ni lah merujuk kepada MOU ataupun perjanjian. Okay. Perkataan misaq ni dia tak ada dalam kamus orang Yahudi. Orang Yahudi dia tak faham misaq tu apa, tuan-tuan. Dan Allah ulang balik perkataan misaq ini yang ada dalam kitab Taurat itu, okay, dan dimasukkan ke dalam Al-Quran, tuan-tuan. Jadi orang Yahudi ni
Saya minta maaf. Orang Yahudi ni kalau dia sebut misal tu dia dah faham dah. Misal adalah merujuk kepada perjanjian. Gitu tuan-tuan perkataan misal ni ada dalam kitab Taurat. Jadi apabila Nabi Muhammad kan, dia tak pernah belajar kan. Nabi Muhammad seorang ummiyun. Jadi kita kena faham dulu konteksnya dulu. Nabi Muhammad adalah seorang ummiyun. Dia tak pernah belajar, tak boleh baca, tak boleh menulis Tetapi di Quran ini dalam bentuk teks tuan-tuan kebetulan pada zaman itu adalah zaman ketamadunan bahasa. Jadi orang Arab ini dia hebat dalam syair. Jadi apabila Allah bagi mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad dalam bentuk teks, dalam bentuk bacaan juga, jadi dia lawan, dan Quran itu akan melemah. Sebab itu nama dia mukjizat. Mukjizat ini berasal daripada perkataan ajaza, ijaz, melemahkan. Jadi bila turun Quran, maka semua syair-syair yang hebat itu lemah, kalah. Jadi apabila dibacakan kepada orang Yahudi, ada dalam kalangan Yahudi ini pendeta tuan-tuan maksud orang-orang alim lah. Jadi bila dia dengar beberapa perkataan tentu tak misal misal ni ada dalam tak tahu ni Muhammad ni dia bukan pandai baca pun, bukan pandai menulis pun, dia tak pernah kaji pun, tak tahu ni. So macam mana dia boleh tahu tuan-tuan Sebenarnya itu membuktikan bahawa Quran itu bukan daripada Nabi, daripada Allah tuan-tuan Jadi bila merujuk kepada perkataan misal, ialah merujuk kepada perjanjian yang dibuat oleh siapa? Oleh orang Yahudi dengan Allah ketika pada zaman Nabi Musa. Jadi rupanya pada zaman itu orang Yahudi dah berjanji dengan Allah. Mereka dah buat satu perjanjian dengan Allah. Ada 5 tadi intipati tuan-tuan Mereka berjanji bahawa mereka tidak akan sembah kecuali sembah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita tengok tadi dekat tadabbur tadi. Okey. Jadi ini adalah perkara utama tuan-tuan Jadi dekat sini tuan-tuan nak menjelaskan kepada kita bahawa orang Yahudi ni bab akidah pun terpaksa dibuat dalam satu, dimasukkan dalam satu perjanjian khusus untuk berakidah. Kenapa? Tak settle lagi berakidah tuan-tuan Apa bukti tuan-tuan? Buktinya ketika mana Nabi Musa berjaya baru sahaja menyelamatkan orang Yahudi daripada ditenggelamkan daripada Laut Merah tu kan. Firaun pun dah tenggelam dah. Jadi mereka semua ni dah sampai ke satu perkampungan. Dia terus minta dengan Musa, Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dia tengok ada satu puak duk tengah sembah patung berhala. Musa, boleh tak you tolong buat untuk kita orang ni patung yang sama disembah orang. Tuan-tuan tengok betapa kurang ajar ni tuan-tuan Jadi nak ceritakan kepada kita bahawa Yahudi ni dia tak settle bab akidah tuan-tuan Manusia lazimnya mencari yang tak pasti, mengejar yang jelas hanya mimpi, mendukung yang nyata sekadar ilusi, mengagumi yang terbukti cuma fantasi, nafsu serakah memuja tuli, duduk dan sujud pada nafsi, natijah tak pernah dipeduli asalkan puas nafsu di hati, walau terkorban maruah diri tuan-tuan. Itu orang tuan-tuan. Itu pertama. Yang kedua, mereka buat perjanjian dengan Allah. Allah buat perjanjian dengan mereka bahawa mereka ni mesti kena berbuat baik dengan 4 perkara ataupun 4 golongan. Pertama sekali dengan ibu bapa, dengan kaum kerabat, anak yatim dan juga orang miskin tuan-tuan Jadi pada 4 perkara tuan-tuan kan kita masih ada lagi buat lah. Macam saya memang tak ada dulu lah. Jadi kita kena kita kena berbuat baik tuan-tuan Dia dalam banyak ayat ni tuan-tuan Allah sebut wawassaital insana biwalidayhi ihsana. Allah menggunakan perkataan wasiat. Wasiat ni bila? Perkataan wasiat ni bila tuan-tuan? Ketika orang nak mati kan. Bila kita sebut wasiat ni ni dah orang tu dah nak mati tu. Cuba kita tanya balik, adakah Allah nak mati? Adakah Allah mati? Allah tak mati. Tapi kenapa Allah menggunakan perkataan wawassaina? Wasiat ni tuan-tuan kita kena ubah. Wasiat ni bukan pesanan ketika orang nak mati dah. Wasiat adalah satu pesanan yang sangat penting. Tapi orang Melayu kita ni bagi wasiat lah tu orang nak mati dah. Kita patut kena ubah Wasiat adalah satu pesanan yang sangat penting, intipati tuan-tuan Sebab itulah Allah menggunakan perkataan wawassaital insan. Allah berwasiat kepada manusia ni supaya berbuat baik kepada ibu bapa tuan-tuan Jadi sangat penting tuan-tuan Tebang kelapa tepi perigi, ambil batang buat titi, ibu ditaati, bapa dihormati.
hati mereka jangan disakiti, tuan-tuan. Kita kena jaga hati kita, tuan-tuan. Kita menjaga hati mak kita. Jadi sementara mereka masih ada, tuan-tuan, berbaktilah semaksimal yang mungkin, tuan-tuan. So bagi yang dah tak ada, bagi yang dah meninggal, tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Doa, tuan-tuan. Jangan pernah kita lupa. Terpakat setiap kali sembahyang, Rabbil firli wali walidayya. Mesti kita mesti Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita jadi imam, Rabbana firli Rabbana fir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jadi kita jangan pernah lupa doa, tuan-tuan. Petik sayur, ambil daun bidara, makan bersama daun pegaga. Kasih ayah membawa bahagia, kasih ibu membawa bersyukur, tuan-tuan. Jadi selagi mana kalau kita ada mak ayah, tuan-tuan, kalau kita ada ibu, terutama sekali, Allah bagi satu keberkatan dalam doa, tuan-tuan. So kalau katalah kita dah tak ada mak, maka Allah dah tarik satu keberkatan. Sebab doa mak ni memang sangat berkat, tuan-tuan. Memang sangat mujarab, memang sangat mustajab. Jadi apabila mak ayah kita dah tak ada, maka sudah hilanglah salah satu doa berkat yang Allah gunakan kepada kita, tuan-tuan. Itu yang kedua, tuan-tuan. Dan perkara nikah ada. Yang ketiga adalah wa qulu linnasi husna. Berkatalah baik. Tuan, berkatalah baik, tuan-tuan. Hendaklah orang Yahudi ni hendaklah bercakap benda yang baik. Wa qulu linnasi husna. Kena jaga lidah, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi sebut al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadihi. Seseorang yang dikatakan Muslim yang sejati adalah ketika mana dia mampu menjaga lidah dia dan juga tangan dia daripada menyakiti orang lain. Jadi kita kena jaga dulu. Kita kena jaga lidah kita, tuan-tuan. Jangan menghina orang, jangan mengumpat, jangan mengeji, tuan-tuan. Dan jangan buat perkara yang boleh menyakitkan hati orang, tuan-tuan. Ego sombong panas barang, mulut celupa cakap sembarang. Cantik bijak bukan ukuran, budi bahasa dinilai orang, tuan-tuan. Selain daripada itu, tuan-tuan, kita ni kena jaga diri kita, Jangan kita zaman sekarang ni zaman media sosial, tuan-tuan. Jadi fitnah ni mudah sangat berleluasa, tuan-tuan. Jadi dulu susah kan, sekarang ni orang fitnah ni dengan tangan, tuan-tuan. Jadi kita kena jaga diri kita, tuan-tuan. Kita kena sengat ikan peluru sakitnya terasa luar biasa. Fitnah bercakap bagai peluru menanti cakar sampul masa, tuan-tuan. Jadi kita kena jaga diri kita, tuan-tuan. Itu perkara yang ketiga, tuan-tuan, bagi nikah. Yang seterusnya adalah jaga solat. Jaga solat. Kerana apa? Solat ialah merupakan amalan pertama kita, bukan sebagai kunci kita. Kalau semuanya kita okey, insya-Allah segala amalan yang kita lakukan akan clear. Tapi kalau solat kita tak okey, yang lain semua tak kira, tuan-tuan. Jadi kita menjaga solat kita, tuan-tuan. Kenapa malam nak sembahyang? Allah bagi jasad siap dengan bayang-bayang. Bukan keberuntungan daripada tiang berdiri tanpa ruh siang dan malam, tuan-tuan. Jadi kita menjaga, tuan-tuan. Kemudian yang terakhirnya adalah tunaikan zakat, tuan-tuan. Ni kita dah nak 7 tahun ni, jadi masing-masinglah sama-sama kita tunaikan, tuan-tuan. Bisa emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Zakat harta jangan lupa bayar, besar pahala di akhirat nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan, okey. Jadi ada apa? Ada 5 tadi, Sembah Allah, berbuat baik, berbuat ihsan, berkata baik, jaga solat, tunaikan zakat, tuan-tuan. Okey, cuba kita tengok balik, kita flashback daripada ayat ni. Allah kata apa? Summa, tuan-tuan. Dia begini, di dalam masyarakat ni dia ada waw, dia ada fa, dia ada summa. Okey, apa fungsi dia? Kalau waw ni kita ambil fa. Kalau fa ni merujuk kepada benda tu terus berlaku. Contoh kata, saya datang masjid dan saya makan. Fa akul, contohnya, dan saya makan. Kalau kita guna fa, saya terus makan. Sampai je terus makan. Tak buat lain dah. Kalau kita kata wa akul dan saya makan. Kalau dengan waw, saya duduk sekejap, tengok ada orang tak ada orang, baru saya makan. Ada gap sedikit. Kalau summa, lambat lagi, jauh lagi. Saya datang masjid, summa saya makan, summa saya makan. Maksudnya mungkin saya tidur dulu, bangun tengok tak ada orang, tidur lagi, baru saya makan. Gap tu lama, tuan-tuan. Okey. Itu dari sudut function dia lah, atau fungsi dia. Okay.
Kemudian perkataan summa ni juga, selepas summa ni ada benda yang penting yang Allah nak bagi tahu kepada kita. Okey. Kita dah cerita tadi kan? Kita dah cerita dah, kita ni gini. Tapi itu tak penting. Poin adalah selepas pada tu. Contoh gini lah. Saya datang ni lagi, datang daripada rumah, datang bersama dengan anak dah, gini. Kita cerita. Dalam hati tu kita nak buta duit tapi kita konal dulu, kita sebut dulu gini. Dah kali pernah gaji kan, saya nak datang pinjam duit. Itu penting tuan-tuan. Poin dekat situ poin ni. Okey. Selepas semua tu adalah poin penting. So dalam ayat ini Allah kata orang Yahudi ni Allah dah ikat 5 perjanjian dengan mereka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tapi lah sekali Allah kata apa? Tawallaitu, mereka berpaling. Tuan-tuan mereka tak setuju ataupun mereka tak ikut pun apa yang telah mereka janjikan tuan-tuan. Ini dah kata orang Yahudi tuan-tuan. Ini perangai orang Yahudi tuan-tuan. Bukan keranji sebarang keranji dari telur merati. Bukan janji sebarang janji diikat sehidup semati. Apa guna melompat pagar jika kaki awak tersangkut? Apa guna cakap besar bila berjanji tidak diikut tuan-tuan. Ini orang Yahudi. Maksudnya walaupun mereka dah berjanji dengan Allah, mereka akan sembah Allah. Mereka buat baik kepada mak ayah, buat baik kepada sanak saudara, buat baik kepada anak yatim, buat baik kepada orang miskin. Mereka berjanji mereka akan bercakap dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Mereka tak akan menyakiti hati orang. Mereka berjanji mereka nak solat. Mereka berjanji mereka nak tunaikan zakat. Tapi hampir tuan-tuan janji dicap mati tuan-tuan. Ini adalah perangai Yahudi tuan-tuan. Jadi walaupun ayat ini Allah cerita berkaitan dengan keburukan orang Yahudi, tapi sebenarnya Allah juga dari sudut ibrahnya adalah untuk diri kita lah. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Pengajaran itu adalah untuk kita semua, bukan kata khusus kepada orang Yahudi saja. Bahkan pengajarannya adalah untuk diambil sampailah hari kiamat tuan-tuan. Jadi sebagai penutup tuan-tuan, insya-Allah kita akan berhenti kat sini dulu. Di kesempatan lagi kita akan jumpa insya-Allah tuan-tuan. Segala baik daripada yang esok, yang buruk pasti dari hamba. Anda tersilap tutur bicara, mohon maaf, ampun dipinta. Terima kasih hadirin budiman masih setia hingga kini. Doakan saya umur panjang, insya-Allah lain masa kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.